Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk UMNO tidak serius mengenai pengampunan buat Najib. Berita penuh, Peguam Zaid Ibrahim tampil membidas UMNO kerana gagal meyakinkan orang ramai mengapa bekas Perdana Menteri Najib Razak layak mendapat pengampunan. Mereka tidak membuat sebarang usaha serius untuk mencadangkan pengampunan itu. Tiada perincian dikemukakan mengenai mengapa pengampunan itu wajar dan sesuai, serta apakah isu yang perlu diambil kira untuk pengampunan. Tiada apa-apa. Mereka cuma berjanji dengan ahli mereka akan melakukan segala-galanya untuk Najib. Sebab itu, UMNO tidak akan berjaya dalam pilihan raya akan datang. Ahli akan tanya apakah janji yang akan UMNO berikan kali ini yang mereka akan tunaikan, kata Zaid yang merupakan ahli UMNO dan pernah berkhidmat sebagai peguam Najib. Zaid berkata tindakan pemimpin utama UMNO adalah hanya dengan membuat petisyen kepada Yang di-Pertuan Agong, tetapi alasan petisyen itu tidak pernah didedahkan. Sebaliknya, kata Zaid, bekas Presiden Amerika Syarikat Barack Obama menjelaskan sebab untuk meringankan hukuman penjara 35 tahun ke atas Chelsea Manning yang membocorkan rahsia ketenteraan. Bekas Presiden AS Gerald Ford mengampuni Richard Nixon kerana dia mahukan perdamaian nasional. Dia menerima Kongres adalah betul untuk mendakwa Nixon, tetapi merasakan pengampunan perlu. Bekas Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dan FW de Klerk memberikan pengampunan kepada mereka yang melakukan jenayah semasa apartheid untuk pembinaan semula negara, caip Zaid di akaun Twitternya. Zaid menyentuh soal proses pengampunan itu ketika pendedahan bahawa siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mendapati tiada kesalahan terhadap Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas Najib. Perkara itu didedahkan kepada Dewan Negara semalam oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai menjawab soalan Senator PH Kesavadas A. Atuna Nair. Semasa peringkat rayuan, peguam pembelaan Najib telah banyak bergantung kepada cadangan supaya Nazlan tidak mendengar kes itu kerana dia didakwa mempunyai konflik kepentingan. Bagaimanapun, Mahkamah Persekutuan menolak hujahan berkenaan, manakala Nazlan kini adalah hakim di Mahkamah Salam Rayuan. sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk dakwaan aset UMNO RM100 bilion hilang. Tun M, dua bekas menteri digesa beri penjelasan. Berita penuh, veteran UMNO menggesa Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dua bekas menteri keuangan memberi penjelasan berkaitan dakwaan kehilangan aset UMNO dikatakan bernilai RM100 bilion. Penjelasan bekas Perdana Menteri yang juga bekas Presiden UMNO itu bersama Tun Daim Zainuddin yang juga bekas Bendahari Parti selain Tan Sri Nor Mohamed Yaakob, menurut veteran UMNO perlu kerana rakyat khususnya ahli parti itu berhak tahu cerita sebenar. Menerusi satu kenyataan, Setiausaha Agong veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob berkata dakwaan itu adalah sesuatu yang serius dan melibatkan dana besar serta membabitkan kepentingan awam. Saya kira orang ramai, khususnya ahli UMNO, perlu diberi penjelasan oleh tiga bekas pemimpin ini. Bagi saya, ini sesuatu yang serius dan melibatkan dana yang besar, membabitkan kepentingan awam, apatah lagi jumlahnya begitu besar, katanya. Mustafa merujuk dakwaan pengendali laman blog Malaysia Today, Raja Petra Kamarudin. Kononnya, wujud pertelegahan di antara ketiga-tiga bekas pemimpin itu berhubung isu aset berkenaan. Sudah pasti dakwaan Raja Petra ini sesuatu yang serius. Sekaligus, perlukan penjelasan tiga bekas pemimpin UMNO ini kerana isu berlaku ketika era Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, katanya. Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat dan paling lama berkhidmat bermula 16 Julai 1981 sehingga 31 Oktober 2003.
Bagaimanapun, pada 2016, beliau muncul kembali berpolitik apabila menubuhkan Bersatu dan menandingi Barisan Nasional BN. Pada 2018, dalam satu kejutan politik, Bersatu bersama parti-parti sekutunya melalui gabungan Pakatan Harapan PH memenangi pilihan raya umum ke-14 dan pada usia 93 tahun, Dr. Mahathir kembali menerjui negara sebagai Perdana Menteri ke-7. Daim pula menjadi Bendahari Agung UMNO antara 1984 hingga 1999 dan juga Bendahari BN. Beliau dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Julai 1984 oleh Dr. Mahathir sebelum melepaskan jawatan itu pada Mac 15, 1991. Pada 1998, Daim kembali sebagai Menteri Tugas-Tugas Khas bagi menangani krisis ekonomi negara yang semakin memuncak. Pada Januari 1999, beliau dilantik semula sebagai Menteri Keuangan selepas penyandang jawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada Kabinet. Beliau kemudian meletak jawatan sebagai Menteri Keuangan pada 31 Mei 2001. Nur Mohammed pernah berkhidmat di Bank Negara Malaysia BNM dari 1968 hingga 1994 sebelum dilantik oleh Dr. Mahathir sebagai anggota jawatan kuasa kecil menangani krisis ekonomi negara pada 1998. Pada Mei 15, 2000, beliau dilantik sebagai penasihat khas ekonomi kepada Perdana Menteri dan 2 tahun kemudian dilantik sebagai pengarah Khazanah Nasional sebelum menjadi senator dan dilantik menjadi Menteri Keuangan 2 dari 2004 hingga 9 April 2009. Nur Mohammed bertanding pilihan raya umum 2008 atas tiket Barisan Nasional BN dan menang di kerusi Parlimen Tasik Glugo. Sesulan penstrukturan semula Kabinet pada April 2009, beliau dilantik Menteri di Jabatan Perdana Menteri menerjui unit perancang ekonomi dan unit kerjasama awam dan swasta sehingga 2013. Sementara itu, Mustafa berkata, pihak berkuasa berkaitan lain khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga wajar menyiasat dakwaan sama kerana ia satu tuduhan yang serius. Saya kira ada baiknya jika pihak berkuasa menyiasat dakwaan ini. Jika dakwaan benar, ini bukan satu perkara biasa kerana jumlah nilai asid begitu banyak, katanya. Katanya lagi, isu asid UMNO pernah dibangkitkan ketika Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO, namun tiada pembongkaran lanjut dibuat. Cerita kehilangan harta UMNO ini telah menjadi rahsia umum sekian lama. Ahli UMNO ternanti-nanti untuk mendapat jawapannya. Semasa Najib menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri sebelum ini, ada usaha untuk membongkar rahsia di sebalik kehilangan harta UMNO itu. Tetapi Najib tidak bersetuju atas dasar pri kemanusiaan, katanya.